والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا حصلنا من الحياة الذي لا يموت أبدا ورفعنا عنه السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berbahagia Haji Yusuf Samsudin, tuan-tuan, tuan guru, ustazah, ustaz, imam-imam, pada qari-qari'ah. Boleh dengar? Boleh dengar? Dia mula-mula kena pelan je pasal kita ni 3 hari ni tak boleh kuat-kuat, nanti saya sakit tekak, tak ada orang kendali. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa di lain tempat. Maknanya semua datang bukan setempat ni, lain tempat datang jumpa kat sini. Inilah wajah-wajah orang yang cinta ke Al-Quran sebenarnya. Ini wajah-wajahnya. Dan mudah-mudahan dengan wajah-wajah ni kita berjumpa di syurga. Amin. Itu yang paling penting. Ahli Quran ni ahli syurga, insya-Allah. Jadi saya diminta, ceritanya macam ni, saya diminta oleh Tuan Haji Yusuf supaya saya bedah, bukanlah bedah lah, saya tak pandai nak bedah-bedah ni, terangkan kitab Manarul Huda. Kitab Manarul Huda memang dah lama saya tahu kitab ni, dan saya ada buat kitab tajwid pun dalam tuan-tuan dan puan-puan. Kitab ni sebenarnya paling besar, tuan-tuan, paling besar dalam kitab wakaf dan ibtidah. Ini dia kitab paling besar. Bila Haji Yusuf telefon saya dan datang rumah saya, "Ustaz, kitab ni suruh Ustaz terang ni." Saya kata saya tak mampu ni, saya tak mampu. Dia kata, "Ustaz, mudah-mudah." Ustaz telefon Ustaz Suhadi. Saya telefon dia, saya WhatsApp dia. Ustaz kata, Ustaz ambil yang senang-senang. Kalau senang-senang saya boleh ajar, kalau yang susah-susah saya tak boleh ajar. Jadi saya datang kat sini hari ni nak kongsi benda yang senang-senang, tuan-tuan. Benda yang susah-susah, ini susah, kita buang saja. Itu setakat yang saya mampu, tuan. Saya datang ni sekadar saya nak kongsi benda yang saya mampu. Hakikat sebenar saya tidak mampu. Dan saya berfikir siang malam macam mana nak bagi tahu kat orang ni dari pandai baca kitab ni. Saya lebih kurang semua satu kitab ni 10% je saya boleh faham. Yang lain banyak tak faham, banyak tinggal ni. Jadi kalau tuan-tuan dapat 5%, alhamdulillah. Pada orang yang tak dapat apa-apa, kosong kan? Itu dia. Mudah-mudahan niat kita hari ini datang ikhlas nak tahu wakaf tidak ni kan? Mudah-mudahan kita faham tak dapat 10%, 5%. Baru kan? Ada tajwid. Sekali nama dia, nama beliau Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Al-Ashmuni Al-Masdi Al-Syafi'i. Dia orang Mesir lah. Dan berbahasa Imam Syafi'i. Al-Ashmuni ialah kampung di daerah Munufiyah. Munufi ni siapa belajar kat Mesir, dia kata lah dia orang Munufi, Shibikum.
hampir 45 minit daripada Qahirah sampai di sana. Daripada dia melalui Syubroh lah, Munufiyah. Beliau hidup dan meninggal ini tak ada orang tahu. Saya buat sini kurun ke-11, pasal satu kitab ni tahu dia hidup dalam kurun ke-11. Itulah hampir-hampir macam tu. Sekitar tahun 1050 hingga 1090 Hijrah. Jadi masa mana dia lahir, masa mana dia meninggal, sekitar itu. Saya kata dia ni hidup di akhir kurun ke-11. Pengarang kitab yang paling masyhur zaman mutakhirin. Zaman mutakhirin lah, zaman kita ni lah. Maknanya kita sekarang ni tidak ada pengarang baru. Jadi dia ni orang yang 100 tahun hijrah ni dikira mutakhirin. Saya pernah tanya seorang lelaki masih di Brunei, mutakhirin kita nak beza dia macam mana? Dia kata kita tak tentu siapakah mutakhirin. Saya kata di zaman Abu Amr Ad-Dani tidak. Kenapa tidak? Abu Amr Ad-Dani pun dia mengatakan dia mutakhirin, padahal dia hidup zaman 400 tahun hijrah. Dia kata dia pun mutakhirin. Nisbah pada kita, Abu Amr Ad-Dani dia lah orang salaf, orang dahulu kita. Tapi nisbah dia kata tidak, aku pun orang mutakhirin. Abu Amr Ad-Dani ni kena kenal juga. Mana Al-Huda ni ulama kurun ke-11 mempunyai pandangan yang kuat dalam bidang agama. Dia ni sebenarnya orang yang membuat kitab ni mesti orang alim, bukan orang biasa-biasa bukan biasa-biasa. Masa saya duduk di Mesir dulu, saya belajar di kuliah Quran, kitab Al-Muqtafa. Doktor memilih kitab Al-Muqtafa dikarang oleh Abu Amr Ad-Dani ni. Syekh dia kata kitab ni pun tinggi dah, tebal kitab tu, tapi dia tidak sedetail seperti mana yang kitab ni. Kitab ni saya tengok dia ni bukan cara-cara orang, memang orang alim. Saya baca, banyaklah saya baca ni, Masya Allah, dia tahu kesemuanya. Ilmu nahu, ilmu apa lagi, ilmu apa lagi tafsir, ilmu bayan, ilmu balaghah, ma'ani. Dia tahu ilmu apa lagi, banyaklah sirah, cerita-cerita dahulu. Pasal Quran melibatkan waqif tidak ni, semuanya kisah. Dia ta'liq, Masya Allah. Saya sebab tu saya beritahu saya tak mampu. Dia punya ilmu dia kadang saya baca, saya sangkut tak faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan baik tanya, saya tak faham. Buat faham, okey, kita berjalan. Kalau tak faham, saya tak faham, kita sama-sama terus berhenti di situ saja. Itu dia. Boleh lah. Ini pengenalan yang saya cari ni, dia penuh ni, 1 minggu. Okey, Al-Ashmuni seorang lagi ni, Al-Ashmuni An-Nahwi. Jadi Al-Muqri. Kenapa Al-Muqri? Kerana dia ahli Quran. Gelaran bagi ahli Quran yang beri Al-Muqri. Gelaran ahli Quran yang paling rendah, nama dia apa? Tak tahu. Al-Qari. Tuan-tuan tak boleh kena buku Ustaz Rahim tajwid. Letak di belakang. Saya perkenalkan di awal-awal bab lagi, siapakah dia Al-Qari, siapa dia Al-Muqri, itu patut kita tahu tu. Saya tanya murid saya kat UIA, orang paling pandai sekali mengaji Quran, paling alim sekali dalam bab Quran, nama dia apa? Al-Hafiz. Al-Hafiz tu sebenarnya ahli hadis, itu orang hafal Quran. Orang apa tak tahu. Nama dia adalah Al-Qari. Al-Qari itu bukan yang mengaji Quran, yang Qari ngaji itu bukan. Al-Qari ialah orang yang mengetahui 3 qiraat, 3 imam qiraat tu. Kalau Al-Muqri ni orang yang mengetahui 7 hingga 10 qiraat. Jadi orang yang mengarang kitab ni mestilah bertaraf Al-Muqri ya, yang bertaraf Muqri, itu orang yang mengetahui 7 hingga 10 qiraat. Al-Muqri. Jadi nanti tuan-tuan kita tahu macam mana kehebatan dia ni. Nanti saya pun tak ada terlampau dalam sangat. Kita baca yang sekadar-kadar je. Jadi seorang lagi ni Al-Ashmuni ni An-Nahwi. Saya yakin Al-Ashmuni ni pun dia adalah ahli nahwu. Jadi hebat ni. Orang yang tak pandai ahli nahwu tak boleh buat kitab ni.
Dia beritahu dalam mukadimah dia. Nanti kita bacalah pelan-pelan. Al-Ashmuni ni, An-Nahwi ni, dia Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Ashmuni meninggal. Yang ni ada kisah dia tahun 929 Hijrah. Ini dia meninggal tahun 929 Hijrah. Tapi ada pun Al-Ashmuni seorang lagi ni duduk negeri yang sama, kampung yang sama, di sekitar 150 Hijrah hingga 190. Itulah. Dia ni adalah pengarang syarah Alfiyah Ibn Malik. Pasal orang panggil dia An-Nahwi ni pasal dia syarah pada Alfiyah, mata Alfiyah Ilmu Nahwu. Okey, tuan-tuan boleh lihat Manarul Huda ni. Kitab Manarul Huda seperti mana tuan-tuan lihat sekarang ni, Manarul Huda saya pun ada yang sama. Saya ada yang lain, cetakan lain. Kalau kita buka ke dalam kat alam ni, kita lihat ni kan. Kitab ni alhamdulillah tuan-tuan, dia masih lagi ada dipanggil perenggan dia. Ada perenggan dia, adalah perenggan dia, ada apa lagi yang dipanggil bab-bab dia kan. Tapi kitab saya punya lagi lama, lagi turas. Dia tak ada perenggan, jalan je terus. Dia suruh kita jangan berhenti, baca sampai habis baru berhenti. Itu maksud dia tu. Orang dulu dia kalau macam tu, kalau kita bab awal sampai bab salih, kita dulu lah 2 tahun baru baca balik bab salih. Jadi tak nak kita berhenti ni ya. Lagi tak habis surah, dia suruh kita baca je. Itulah. Jadi kita sekarang ni dah kita perenggan dah kat dia. Ini yang seperti mana tuan-tuan lihat ni, ini adalah cetakan baru dan saya akan mesti nanti saya akan cari yang terkini. Kitab dia ni yang saya ada, bukan yang ni, lagi lama dan saya lihat ada apa yang saya baca dalam ni, ada benda yang saya tak boleh baca. Apa benda makna ni? Saya lihat yang buku lama saya rupanya salah, yang saya betul. Yang saya betul, saya pun baru faham. Itu dia. Kenapa tak faham ni? Apa makna ni ya? Tengok buku lama, oh ini salah benda ni. Baru faham. Itulah. Jadi susah. Bayangkan tuan-tuan kalau nak tengok kitab At-Tahqiq, dia tulisan panjang ni. Susah tu, maktutat susah. Okey. Kita terus pergi pada metodologi. Sebelum tu makna dulu. Tengok makna apa dia kakak ni? Manarul Huda. Dah lama dah tahu buku ni kan? Apa makna Manarul Huda? Menara bercahaya. Lagi itu je. Memberi petunjuk. Faham lah tu, betul lah tu kan? Dia manar ni dia daripada nar, cahaya. Manar adalah menara sebenarnya. Menara kan diambil daripada perkataan cahaya. Jadi al-huda itu petunjuk. Jadi cahaya petunjuk. Tu je maknanya. Manarul huda itu cahaya petunjuk kan. Fi bayan, pada menyatakan, dalam menyatakan al-waqf wal iqtida, wakaf dan iqtida. Tak perlu terjemah. Wakaf tu nak cakap apa tak? Berhenti. Iqtida boleh tak? Kita terus je. Wakaf dan iqtida. Itu dia. Jadi kita tahulah makna huda ni. Yang di bawah ni tu, yang di bawah ni kita kalau kita buka kat dalam ni, yang di sebelah bawah. Ni, sebelah bawah ni, itu dia. Ni al-muqsid atau al-muqsad. Dua boleh baca ni. Litalkhis ma fil mursyid kitab mursyid Syekh Zakaria Al-Ansari, syarah kitab dia, syarah secara ringkas. Itu dia. Al-muqsid, al-muqsad, al-muqsid dah saya baca al-muqsid yang mensyarah. Muqsid ni maksud yang mensyarah, memberi keterangan secara ringkas. Itulah kalau sekadar-kadar je. Itu dia. Okey, kita pergi pada apakah metodologi kitab ini. Kita nak tahu kandungan ni apa dia. Apa dia kandungan dia? Ini saya buat ni sedikit je kandungan dia ni. Sebenarnya banyak lagi. Kalau orang dah baca kat sini Ustaz, sikit lah Ustaz, 8 Ustaz. Kalau ikut sebelum Ustaz 50. Sikit tu 8 tu 50. Kalau kita baca betul-betul takmir, baca ni, banyaklah dia punya maklumat dia. Bukan 8 itu. Ini secara kasar saya baca 2-3 hari. Secara kasar ni itu dia. Semua nampak. Pertama sekali dia bagi tahu jenis-jenis wakaf. Nanti tuan-tuan tengoklah apa dia wakaf yang dia utarakan dalam kitab dia. Jadi dia wakaf yang kita tahu sila, qila, betul tak? Sila, qila. Jadi kalau orang belajar tinggi sikit, dia akan kata apa? Wakaf ta kafi kan? Lepas tu wakaf hasan kan?
Lepas tu wakaf qobih, itulah kan. Jenis-jenis wakaf. Kemudian i'rab, dalam ilmu nahwu di i'rab, kenapa sini boleh berhenti, kenapa sini tak boleh berhenti, di i'rab kedudukan ilmu nahwu. Yang ketiga, makna-makna kalimah. Dia tengok makna kalimah, dia bandingkan ni makna ni, ni makna ni, ini kenapa begini, ni kenapa begini. Dia bandingkan di antara kalimah dan kalimah. Hebat tu Quran 30 juzuk tu dibanding. Pasal apa boleh wakaf kat sini? Pasal ni makna ni, ini i'rab macam ni, ini kisah dia begini. Itu yang kita tak sanggup tu, pasal dia tahu makna-makna dalam. Yang keempat, al-fawasil. Pernah dengar ilmu fawasil? Tak pernah dengar? Tak pernah dengar. Nanti insyaAllah tahun depan insyaAllah saya akan keluarkan buku al-fawasil. Nanti kat belakang saya tu ambil kat belakang tu, insyaAllah kedai buku belakang dia akan jual buku saya. Saya tak bagi kat lain jual buku saya, kedai belakang tu. Nanti ambil kat dia, kat persatuan tu, nanti tanya dia, kitab Ustaz Rahim siap tak lagi tentang ilmu fawasil, cetak tak lagi? Kitab siap dah, tak cetak lagi kan? Itu dia ilmu fawasil ni tuan-tuan. Dia bercakap tentang ayat ke ayat. Ayat Quran ada berapa semua sekali? Kesemuanya ayat Quran ada berapa? 6, 2, 3, 6. Itu pandangan kufar. Nasrah lain. Kenapa Ustaz lain Ustaz? Itu dia bincang dalam satu ilmu nama dia al-fawasil. Jadi Syekh ni dia bawa, kalau dia kata surah Yasin, dia beritahu dulu kufar berapa ayat, Madani awal berapa ayat, Maki berapa ayat, Syam berapa ayat, Hijazi berapa ayat. Dia dah siap-siap dah beritahu kat kita khilaf dia kat mana. Dahsyat kitab ni penuh dengan ilmu. Saya baca banyak, dapat ilmu. Selama ni jahilnya aku, ya Allah, banyak ilmu ni. Nanti tuan-tuan pandai baca buku ni, balik kat rumah jangan buat kerja apa, masak nasi kat suami, kat apa kan. Pada suami tak pegang dia kan. Siap-siap semua sekali. Lepas tu baca Quran, baca kitab ni. InsyaAllah dah ajar sampai pandai. Setuju ni? Setuju tak? InsyaAllah. Al-fawasil tu ilmu fawasil. Lepas tu terdapat ilmu kiraat. Tahu semua ilmu kiraat? InsyaAllah tahu lah kan bacaan Zuratul ladzina an'amta alaihim kan. Itu dia, alaihim tu kan, itu ilmu kiraat. Kiraat kat sini saya tanya, dia buat kiraat 7. Dia disebut nama Abu Ja'far, dia disebut nama Yaqub. Tapi setiap kali ada kiraat, dia akan bayangkan bandingan dia di antara 7 kiraat saja. Jadi saya nampak dia ni adalah membawa kiraat 7. Tak semesti dia tak tahu 10. Dia disebut nama Yaqub Abu Ja'far, tapi dia hanya tertumpu pada 7 kiraat. Dan terdapat juga kiraat syaz banyak, kiraat syaz banyak. Dan saya yakin dia ni mengetahui kiraat 14, kiraat 14. Tahu kiraat 14 tu? Alhamdulillah, kiraat 14. Dulu ada kitab saya nama Pengenalan Ilmu Kiraat, dah habis. Dah habis. Akan dicetak semula nanti dan dalam edit. Saya cetak nanti insyaAllah lah, makin baik lah. Kali ketiga ni insyaAllah saya terang kat situ kiraat 7, kiraat 3, kiraat 10, kiraat 14 dan lebih pada 14 lagi kiraat tu. Okey, dalam ni kemudian dia di Rasam Usmani. Tahu Rasam Usmani? Lawannya Imla'i, betul lah. Ataupun Rasam Qiyas. Kita belajar hari ini, Quran hari ini, semuanya kita baca tu Rasam Usmani. Kalau kita baca Rasam Qiyasi, Imla'i ataupun Quran yang kita ambil daripada Indonesia, banyak Quran yang terdapat di sana tak ikut kaedah Rasam Usmani. Ataupun kita dapat hadiah daripada Turki. Di UAE banyak Turki hantar Quran free. Saya tengok Quran tu Quran Bahriyah nama dia, Bahriyah. Itu bukan Quran Usmani. Tak boleh itu itu dia ada akta. Kalau kita miliki Quran tu mungkin kita kena didakwa lah di mahkamah, ada akta. Kemudian ilmu tafsir, memang dia pandai ilmu tafsir. Yang ke-8 Maki Madani. Maki Madani ni setiap surah kata Al-Baqarah diberitahu, Al-Baqarah diberitahu Al-Madaniyah, macam itulah. Surah Yasin Maki diberitahu, maknanya surah tu diturun di Makkah. Itu dia. Faham semua? Ada soalan tanya? Pasal kita ni sebenarnya saya ni hanya sekadar menunjukkan apa yang tuan-tuan tahu, itu je. Selebih daripada itu saya tak pandai.
Tuan-tuan fikirlah, kalau ada apa-apa mungkin saya pun tak boleh jawab. Apa ni? Ar-Rahman. Fitrah Rahman, tafsir dia. Soalannya? Rasa Usmani ke tidak? Dia Rasa Usmani. Fitrah Rahman Rasa Usmani. Boleh baca. Dan Fitrah Rahman ni saya tengok dia punya bahasa dia guna terjemah tu hebat, bagus, cukup baik. Itu dia. Ejaan apa? Ejaan lama. Kalau tak ejaan sekarang kan macam tak apalah, itu ejaan dalam bahasa Melayu kan. Tapi Quran ni betul. Tak apalah. Tuan-tuan mungkin lebih pandai daripada apa yang dimaksudkan oleh kitab tu sebenarnya. Masa dia buat tu tak ada orang. Jadi dia buat tu maknanya satu benda yang baik lah. Saya pun rojok kitab tu. Pimpinan Rahman ni barakah. Itu dia. Boleh guna. Saya pun masih guna kitab tu lagi. Lama saya beli. Tahun 80-an. Sampai sekarang masih saya guna. Itu dia. Bukan senang nak terjemah Quran ni. Okey, jenis wakaf. Sampai dah. Jenis wakaf. Ni sekadar mukadimah dah ni. Pandangan ulama pada kalimah tertentu, kalimah yang tak perlu diwakafkan. Dia jenis wakaf ni dia akan beritahu nanti, dia akan letak wakaf-wakaf dia, dan dia akan beritahu orang ni kata wakaf ni tak elok, orang ni kata elok, ni boleh, ni tak boleh. Dia akan beritahu lah benda apa yang di dalam kalimah tersebut boleh atau tidak. Itu dia. Dan dia beritahu mengikut orang ni wakaf ni wakaf apa? Gitulah. Mengikut orang ni wakaf apa? Dia akan bezakan lah. Serta i'rab. I'rab ilmu nahwu yang saya beritahu tadi, perubahan wakaf dilihat pada kedudukan i'rab, kekhilafan nahwu nuhat pada i'rab kalimah dan jumlah. Jumlah macam mana? Dia banyak jumlah ni. Jumlah ni ta'alluq makna. Dia tuan-tuan, dia pertama sekali kita nak jadi guru Quran ni, pertama kita talaki dengan syekh kita. Yang kedua, kita talaki tu mesti ikhlas. Kan? Betul-betul nak jadi ahli Quran. Yang kedua kita mengajar. Bila kita mengajar baru kita tahu. Kita perlu pada ilmu. Kalau kita tak mengajar, kita tak tahu di mana ilmu aku. Kita kena mengajar. Itu dia. Jadi kita mengajar macam saya juga, sikit-sikit mengajar. Saya tahu banyak yang aku tak tahu ni, banyak yang aku ni jahil. Boleh? Satu lagi tuan-tuan, ni dia buku ini matan dia saya buat ni. Ni siapa pernah tengok matan ni? Tak pernah tengok ni. Kaedah yang diguna dalam buku ni banyak diambil daripada inilah. Ustaz, betul Ustaz ni kata kitab kecil, dia kitab besar. Ini Imam Ghazali tuan-tuan. Imam Ghazali ni dia lahir dulu lagi daripada dia. Dia mati tahun 800 Hijrah. Ini 1000 Hijrah. Banyak dalam nukilan dia ni dia ambil Ibnu Ghazali. Ini kitabnya ni. Nanti saya akan beritahu kaedah Ghazali macam mana. Ni kena hafal ni. Saya hafal satu biji ni. Hafal dengan Syekh ni. Lama, 6 bulan. 6 bulan saya hafal. Saya tanya Syekh bila nak syarahnya. Sampai waktunya saya akan syarah. Lamanya sudah tu Syekh bila nak syarahnya Syekh. Sampai waktunya saya akan syarah. Allah letih ya Allah. Bila kita betul-betul mata ni ingat betul-betul. Itu dia. Jadi kita kena sabarlah dalam belajar ilmu ni. Quran paling sabar. Satu lagi, kalau kena guru yang suka marah ni, yang tu sebenarnya guru yang paling amanah. Bagi saya guru yang marah, yang tegur, yang itu tak kena, ini tak kena, itu guru yang paling baik sebenarnya. Tapi orang tak nak sekarang ni. Guru ni banyak pemarah, guru ni nak berdal orang, tak pernah belajar apa dia. Tak baik. Tak baik teman-teman. Kita telah menerima benda yang tak baik. Imam Syafi'i disebut dalam dakwah dia kata apa? Lupa saya ni dia kata apa? Isbir ala murra jafa min muallim. Sampai ingat mata ni. Fa inna ghuyubal ilmi min nafaratihi. Kamu bersabar dengan kepahitan perangai guru ni. Sesungguhnya ilmu akan lari sekiranya kamu tak bersabar. Fa inna ghuyubal ilmi min nafaratihi. Hilang ilmu kamu jika kamu lari daripada guru yang macam ni. Jadi saya memilih guru di Mesir dulu pun, saya memilih guru yang paling garang. Saya tanya mana guru-guru yang paling garang sekali? Tu. Nanti kamu tak sabar, kamu rasa tak sabar dengan dia.
Ya Allah, aku nak belajar ni bagilah kesabaran. Rupanya memang betul lah, rasa tak cabut lah. Tak cabut ni. Tapi rugi lagi banyak lagi. Itu dia. Kalau kamu bersabar, kamu akan dapat maklumat yang baik. Itu dia. Jadi tuan-tuan, kita memilih guru, pilih yang paling garang. Itu dia. Orang tak nak itu kan, orang tak nak. Okey. Jadi tuan-tuan, itulah kan. Dan saya lihat jumpa dengan orang-orang yang hebat-hebat tu, saya tanya juga lah yang kat Al-Azhar. Dia kata, dia ni guru dia siapa? Guru dia pukul orang dengan kasut. Kejut saya dengar, kamu ni bedah tanya ya, guru dia dulu buta pukul dengan kasut. Itu dia tu. Jadi kena bersabar. Okey, makna kalimah seperti mana saya kata tadi, perbezaan pada makna kalimah seperti kalimah khatamah, risyawah. Halaman 32 nanti kita akan jumpa lah, surah Baqarah, apa makna khatam, apa makna risyawah. Kemudian ilmu fawasil, bilangan ayat pada setiap surah di kalangan ahli adat. Ahli adat ni ahli adat ni salah ni, ahli adat adat. Dia ada ahli nahwu, ahli adat, ahli adat. Nanti dalam bab qiraat nanti kita akan belajar ya'tasim billah. Apa hukum ya'tasim billah tu? Ya'tasim billah. Hukum apa? Idgham apa? Idgham. Bukan ikhfa kan? Sama-sama tahu saya mesti tak tahu juga tu. Bukan ikhfa syafawi itu. Ahli adat mengatakan ni ikhfa syafawi baca begitu, tapi ahli nahwu kata tidak. Ahli nahwu dibaca izhar. Ya'tasim billah. Ya'tasim billah. Itu dia. Ilmu Jazali beritahu tu, dia dalam muqaddimah dia. Al-qiraat, keterangan adalah dalam qiraat sab'ah seperti mana saya beritahu. Terdapat juga qiraat syaz di beberapa tempat sebagai tambahan pada makna dan kedudukan wakaf. Dia beritahu ni qiraat syaz. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia beritahu nanti. Pelik-pelik tu. Pernah dengar tu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semalam ada orang Arab tanya saya. Dia kata, Ustaz, saya ada dengar orang Mesir, dia orang Mesir juga. Malik Yawmiddin, Malik Yawmiddin. Dia kata, saya dengar baca Malaka Yawmiddin. Malaka Yawmiddin. Tuan-tuan ni tinggi ni, ni. Kalau tuan-tuan tak datang sini tak tahu ni. Tak tahu ni. Saya kata ini adalah qiraat syaz. Pergi tengok dalam qiraat yang 4, Ibnu Muhaisin, Hasan Basri, itu nama-nama ni, Al-Amash, dia ada 4 orang. Ada dah nanti jumpa bacaan tu. Dia kata syaz. Itu dia. Makna syaz ni maknanya ganjil. Kita tak boleh baca, kita boleh ambil makna boleh. Baca sebagai ibadat tak boleh. Itu dia. Rasam Usmani. Maksud rasam Usmani ni setiap kali dia dikupas wakaf nanti dia akan beritahu kaedahnya begini. Kenapa ada waw, kenapa tidak ada waw. Dia beritahu bentuk tulisan sama ada hazaf atau isbat tulisan waw pada kalimah yang ada waw. Pernah lihat perkataan yang ada waw seperti syuraka yang tidak ada waw. Ada perkataan syuraka ada waw di belakang tu. Ada hamzah dan ada waw. Syuraka. Ini lihat apa yang saya buat ni, as-salah, az-zakah, manah, hayah. Dia kata semua ni ditulis dengan waw dalam Quran ni. Ditulis dengan waw. Salah tu asalnya alif, ditulis dengan waw. Itu nama dia, apa dia, Rasam Usmani. Lawan dia adalah Rasam Imla'i. Kena ingat selalu tu, Rasam Imla'i. Imla ataupun qiyas. Qiyas ni. Imla kalau nama sekolah apa, sekolah agama rakyat kan, masa kita duduk tadi kita imla. Orang jaa Muhammadun, kataba Muhammadun kan. Jadi kitab Muhammad kan. Jadi kita buat kaf alif ba, kita buat kitabu kan. Tapi dalam masa Usmani zalikal kitab, kita tulis ada alif tak ada alif, kosong. Alif kecil tu, alif kecil atas ta tu, alif kecil tu dulu tak ada, zaman Rasulullah tak ada. Ditulis katabah saja.
Alif kecil itu kemudian lahir. Faham tu? Dia lahir kemudian. Keadaan hamzah dalam satu kalimah dan sebagainya. Tafsir, kadang-kadang didatangkan tafsir seperti maksud munafik, siapa yang dimasukkan munafik di sini kan. Juga terdapat sirah dan kisah-kisah anbiya. Memang hebatlah, dia ni memang hebat. Maki Madani. Laju sangat ke? Murah balik? Tak apa, boleh. Tak apa, boleh. Minta ustaz, laju ustaz, perlahan sikit. Perlahan sikit. Tak tidur? Ada orang tidur kan? Boleh tidur, tak apa, tak kisah. Sebagai tu. Okey, kadang-kadang didatangkan tafsir, ditafsirkan ayat ni. Kenapa dia begini? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Berhenti wa ala sam'ihim. Kenapa berhenti waqah wa ala sam'ihim? Wa ala absarihim ghishawah. Absar ghishawah. Khatamah pada dua benda je. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamah pada dua benda. Hati dan pendengaran. Pada mata dia bagi khatamah. Dia akan nanti kita akan baca dia punya tafsir dia. Hebat benar lah syekh ni. Itu dia. Saya tak mampu lah. Memang hebat dia punya syekh ni. Okey, boleh? Boleh jalan? Okey, Makki dan Madani. Makki dan Madani ini menyatakan surah tersebut adalah Makkiyah. Apa beza Makki dan Madani? Siapa boleh jelaskan kepada saya? Nak tahu dia ni ayat yang diturunkan di Mekah? Ayat ini diturunkan sebelum hijrah. Hijrah? Selepas hijrah. Bukan di Mekah dan ke Madinah? Bukan? Sebelum hijrah diturunkan di Makkah. Kemudian selepas hijrah diturunkan di Madinah. Di Madinah. Itu dia panggil ayat Makki dan Madani. Setuju tuan-tuan? Setuju? Tak setuju? Kenapa tak setuju? Okey, ada cadangan lain? Faktor-faktor dia lah. Al-Madaniyu dikata Al-Makkiyu ma qabla hijratin nazal. Dia percepatan dia kan. Al-Makkiyu ma qabla hijratin nazal wal Madaniyu ma ba'daha wa intasal. Kata lagi satu kitab, Mekah ialah surah yang diturunkan sebelum hijrah. Sebelum Rasulullah hijrah, tiba-tiba katakan Quran itu turun di Madinah. Dia panggil macam mana tu? Quran itu dia Makki ke Madani? Sebelum hijrah, tapi Quran itu di Madinah. Macam mana? Macam mana? Dia dipanggil Makki. Selepas hijrah, tiba-tiba Quran turun di Mekah. Seperti Al-Yawma Akmaltu Lakum. Rasulullah hijrah kan? Selepas hijrah Quran turun di Mekah. Dia panggil Quran itu Makki ke Madani? Madani. Pasal dia kira benda yang perpisahan dia itu adalah kerana hijrah. Lepas hijrah je Quran tu dikira ke dalam Madani. Walaupun Rasulullah duduk di Mekah, Quran tu di Mekah. Dia punya inilah pandangan yang dalam kitab Al-Itqan ramai pandangan pada ulum Quran ni kata macam tu. Dia hudud dia adalah hijrah. Sebelum hijrah Quran turun di mana-mana dikira Quran tu Makki ya. Selepas hijrah turun di mana-mana pun, walaupun turun di Mekah dipanggil Madani. Faham tak? Ada siapa-siapa tak setuju? Ada pandangan lain? Tak kisah. Ustaz-ustaz terburus macam mana? Boleh. Okey, boleh ni. Pada setiap surah atau surah Madani tetapi beberapa ayat Makki. Dia diberitahu nanti dalam surah, katakan surah An-Nisa. Diberitahu nanti An-Nisa katakan Madani illa kecuali surah apa dia kata kecuali ayat ni adalah Makki. Dia beritahu. Bermaksud pada surah Nisa tu kalau dia kata Madani, pada sebelum tu surah Nisa tu ada turun dari Mekah beberapa ayat. Lepas hijrah diturun lagi surah Nisa kan, bermakna separuh diturun di Mekah dan separuh diturun di Madinah. Itu maksudnya. Tuan-tuan, sebenarnya susah sangat nak terang buku ini pasal dia banyak sangat maklumat ni. Kalau tak ada maklumat susah ni. Ustaz dia cakap Mekah Madani, Ustaz apa makna Ustaz? Saya pun tak faham juga. Tak cukup ilmu. Jadi nak baca kitab ni kena banyak ilmu. Baca ni apa makna dia sebenarnya ni? Kalau orang tahu ilmu ni tahu ini maksud ni. Maklumat kena banyak tuan-tuan Itu dia.
Ada soalan? Tak ada? Alhamdulillah. Buat-buat faham? Okey, tuan-tuan nak dengar sikit mengaji ni, ada tak ada? Boleh dengar? من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را Dengar tu, re. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Tuan-tuan nampak tak dia macam miau. Ni bacaan dia bagus ni. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Okey tuan-tuan, ya tak boleh dengar sampai habis. Kita nak tunjuk je. Okey, jam berapa sekarang? Boleh berhenti ke? Tak buat ni boleh pukul 6. Kita berhenti 6 suku. Okey. Jadi tuan-tuan, tak apalah yang ini, kita terus pergi pada buku ni, buku semua. Siapa tak ada lagi buku ni? Semua ada? Okey, ni sesi ni yang paling takut ni. Kan? Takut ni. Okey, pergi pada mukaddimah. Ada benda yang saya perlu baca laju, ada benda yang pelan-pelan, ada benda yang kita tinggalkan. Kenapa tinggalkan Ustaz? Tak faham. Tak faham. Tinggallah kan. Kenapa Ustaz baca laju-laju kat situ? Ustaz saya pun tak faham juga. Baca je lah kan. Itu dia. Kenapa lambat-lambat? Nampaknya Ustaz faham kat situ sikit. Lambatlah kan. Itu kena, tuan-tuan kena tahu juga tu, kena perasan benda tu dia. Ustaz laju ni, Ustaz tak faham tu. Jadi Ustaz yang boleh-boleh ni, laju-laju je kan. Buat-buat faham. Itu dia. Okey, sama warnanya sama semua, warna hijau, ada warna biru, warna kuning, hitam ke apa ke, tak ada. Ada siapa-siapa yang beli lain pada cetakan ini? Tak ada, semua sama Alhamdulillah. Nanti kan ustaz dah buka 2-3 lah, dia buka satu lain ke? Itu dia, tak sama kan. Jadi mukaddimah ni sikit-sikit lah macam ni. Ustaz pun tak faham kan, kita baca laju-laju sikit lah kan, laju-laju sikit pasal sama-sama tak faham kan. Tapi kalau ada yang boleh terjemah, silakan kan. Tolong terjemah kat ustaz, tolong ustaz kan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tambah? Boleh semua? Boleh? Maka surat berapa besar ni? Tak ada pusat lagi. Tak ada, musa berempat. Ayah saya ni tak ada buku surat. Jadi yang mukaddimah lah tambah sekali ni. Betul? Boleh? Boleh? Bersedia? Ada pensel semua? Jadi janganlah mengharapkan ustaz terjemah satu persatu ni. Ustaz orang tak mampu. Ustaz orang Melayu kan? Bukan Arab Melayu. Itu dia. Okay, warattilil Qur'ana tartila. Ada surah atas tu, Quranul Karim, bacalah Quran ni secara tartil. Nanti dia kupas kat sini, tak perlu ustaz beritahu sekarang, dikupas nanti. Musyad 3. Okey, musyad 3 semua. Tak ada 3. Yang ini ni. Empat lima dia. Tapi tak kasih tuan-tuan, yang pentingnya ada bismillah di atas ni. Dia boleh dengan alhamdulillah. Okey, saya baca lah. Saya baca laju-laju ni pasal faham betul kan? Baca laju tu tak faham kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nawwir quluba ahli Qur'an bi nuri ma'rifatih tanwir.
Faham sikit dah tu makna tu kan. Sekali dia faham, dia bercahaya, memberi cahaya kepada hati-hati. Ya Tuhan, cahayakanlah hati-hati Al-Quran ni. Kalau Ustaz terjemah macam tu nampak lah kan. Kita cepat sikit lah. Wa kasar wujuhahum min isyraqi dia Isyraq ni syuruk dengan makna timbul je dia cahaya. Syaraqah tu matahari naik Burjah ni maknanya jelas, nur cahaya. Satu tak boleh lah tuan-tuan, mana dah boleh terjemah macam tu kan. Wa ja'alahum min khassati ahbabihi ikraman lahum wa tawqiran. Allah menjadikan ahli Quran ni sebagai pengasihnya. Yang ni kita ni orang yang suka mengaji Quran ni adalah kasihan, pengasih Tuhan. Tuhan kasih, kekasihnya. Seperti Ustaz Syamsuddin beritahu tadi kan. Bukan senang tu. Sebenarnya Quran ni tuan-tuan, kalau kita jarang lah sebenarnya orang nak baca Quran ni sampai 1 jam, 2 jam. Nak kata setengah jam pun susah, nak duduk saja nak baca setengah jam ni Quran tiap-tiap hari susah. Susah. Dulu masa saya kecil-kecil rasa boleh kan, 1 jam 2 jam biasa. Sekarang ni nak duduk 15 minit rasa tak boleh lah, rasa lama sangat, malas. Itu dia. Jadi cinta Quran ni bagi dia tak kisah, bila dia baca je nak baca. Itu hebat tu. Faja'ala sudurahum aw'ayatan kitabahu. Dia kata jadikan hati ni, dada ni selalu peka dengan apa, dengan kitab Allah ni. Wa waffaqahum bitilawati. Dan dia ni sentiasa nak baca ana al-laili wa atrafan nahar. Dia nak baca pada waktu malam dan pada waktu siang hari. Liya'zama lahum bidzalika ujuran. Dia nak ni membesarkan Al-Quran ni kerana apa? Kerana memberi pahala, mendapat pahala daripada Tuhan. Fatara wujuhahum kan akmar tatala'la'a min isyraqi wa tabtahij surura. Akmar minta nak tahu bulan tu, tapi minta pasal dia datang dengan jamak bulan yang terang benderang. Itu dia bercahaya yang mana nampak ceria Al-Quran ni ceria wa qad akhbar anhum as-sadiq al-masduq mumassilan bi annahum jarabun mamlu'un miskan. Yang mana as-sadiq al-masduq ni Rasulullah beritahu bahawasanya ahli Quran ni dia kata seperti bekas yang banyak dengan misk, bau-bauan misk. Wa'azama bizalika faqran wa tabshira. Dan yang paling besar sekali ialah kebanggaan, fakhr. Orang ahli Quran perlu dibangga. Sebenarnya satu hadis kan, man u'tiyal Quran fazannu anna ahadan u'tiya akthar minhu ataupun a'zama minhu faqad istasqara ma a'zamahu Allah wa 'azzama ma sagharahu Allah. Siapa ni beli Quran, dia nampak orang lain lebih hebat daripada dia. Dia hebat ni jadi arkitek, dia hebat ni jadi apa benda lagi ni kan, dari lawyer ni hebat ni jadi apa dia kan. Sedap nak hadis tu ke? Mana? Cepat sangat terjemah ke? Cepat sangat saya bercakap terjemah. Jadi kalau kita terjemah perlahan yang ni tak ada apa-apa, dia bercakap tentang tu je. Kalau nanti tak habis ni, banyak ni nak cakap ni. Okey, yang mana satu nak saya perlahan-lahan ni. Esok pun satu muka surat, lusa satu muka surat, kita pun balik. Mana satu surat tak? Saya rasa tak nak benda ni. Sekali ikut saya nak tinggal hanya bukan demam ni, pasal tak nak benda. Dia cerita tentang tu je kan. Kalau nak beritahu satu tak habis tuan-tuan. Saya nak sampai kepada maksud saya ni nanti tuan-tuan. Ustaz, saya faham macam kita ni Ustaz, saya nak tunggu tu je. Saya balik, saya suka. Walaupun terhincam saya bawa kereta, saya suka. Siapa-siapa maksud. Yang mana satu tuan-tuan nak ni, boleh pilih. Benda yang kita pelahkan, benda yang nanti dalam bab wakaf kita pelan sikit pasal dia susah. Dia kena satu persatu. Pasal nanti lepas ni kita akan buat ni, saya akan ajar cara baca dia. Lepas tu kita buat kumpulan tu akan bentang cara baca, kita akan dengar.
Dan ustaz akan beritahu ini gini, ini gini. Ustaz tunjuk je lah. Tak semestinya ustaz betul. Tidak. Kalau nak satu-satu lampak ni tuan-tuan ni, macam mana ni? Tengok jemaah macam mana? Okey. Sekarang saya beritahu dulu, saya baca tu laju syat apa. Tapi bila kemudian hari, dia barakah datang sebenarnya. Imam Nawawi belajar tak lama, tapi barakah dia ada, dia faham lah. Tu guru-guru aku sabar dah faham hari ni rupanya. 10 tahun kemudian orang faham. Barakah. Yang penting barakah je. Nak semua-semua saya pun tak ada juga. Pelan-pelan. Okey. Jadi tak ada apalah dalam bab ini, hanya Rasulullah beritahu pada hadis bahawasanya ahli Quran ni masya-Allah dia tidak la yamullu, dia tidak akan ada rasa boring nak baca Quran selalu. Pasal Rasulullah beritahu di sini, dia kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Banyaklah tidak di sini saya buat hadis saja. Kemudian dia kata tusabbihu lahu as-samawati was-sab'u wal ardu wa man fihin. Ini ayat Quran sahaja, dan berakhir wa kataba lahu bizalika mansyura. Okey, habis pergi pada amma laju tu amma dahulu takrif di Sayyidina Rahman Sari kejap je. Okey, amma ni tuan-tuan bermula di ilmu. Ni bermula ilmu ni. Al-Qasim yang pendek pada ilmu. Ar-Raji Ghafur Rabbi Al-Qadir, aku mengharapkan keampunan daripada Tuhan yang amat perkasa. Ahmad, nak beritahu apa? Ahmad bin Syekh Abdul Karim Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Karim, itulah Amilullahu Jamil bifadlil amin al-amin. Amilu, orang yang amil beramal lah. Amilillah jami'u bifadlil alamin. Tiga je Ustaz tak faham. Wa askanahum min ihsanihi janatun na'im. Habis. Hadha ta'lifu, inilah ta'lif. Ini cerita lagi. Hadha ta'lifun lam yas'alani fihi ahadun. Inilah satu kitab yang tak seorang pun suruh aku buat. Itu makna dia. Kitab aku buat ni tak ada orang minta. Kalau kita belajar kitab-kitab lain, kitab fiqh, kitab tajwid, kitab mana, banyak kebanyakannya syekh buat satu kitab, syekh kita tak faham. Macam saya buat satu kitab saya yang pertama sekali, yang kedua lah kitab Qiraat Nafi'. Murid saya minta, saya ajar kat UAE. Ustaz, kalau Ustaz ajar macam ni kita tak tahu benda Ustaz. Macam mana Ustaz? Buatlah satu kitab, buatlah rekah-rekah je. Saya pun buatlah satu kitab, lahir je kitab Nafi' Al-Madani. Tapi kebanyakan kitab macam tu diminta oleh muridnya. Tapi yang ini diberitahu lam yas'alani fihi ahadun, tak ada siapa pun yang meminta, tapi saya buat. Itu dia. Li'ilmihim anni qalilun bita'ah, untuk maklumatkan semua, aku ni tak banyak tidak banyak apa dia panggil modal. Modal lah bid'ah ni, kita jangan terjemah barang. Tak banyak modal ni. Macam mana aku nak tulis kitab ni besar maknanya. Boleh ni ustaz-ustaz kan salah bagi tahu pada ustaz ni. Saya ni tak maksud kan ni, tegur terus lah. Itu dia. Aku tak banyak modal, tapi aku nak buat satu kitab ni. Mana dah fikiran ni hebat Ghairu dari bihazihi sana'ah. Aku tidak mempunyai ilmu yang banyak nak buat benda-benda ni. Kerana ni aku rasa tak cukup ilmu. Gitu. Fa inni wallahi lastu ahlan liqaulin wala amalin. Sesungguhnya demi Allah, aku ni bukan orang yang ahli tentang nak buat buku yang nak paling tinggi ni. Itu dia. Wallahi min zalika ala wajalib. Dia kata, daripada itu dia kata, aku tidak mempunyai qadrat. Lakin al-karimu yuqbalu, tapi al-karim wa Tuhan yang menerima sesiapa yang berusaha. Tataffal makna siapa yang berusaha, Allah akan terima dia. Kalau tuan-tuan orang tengok orang tak sembahyang, dia usaha. Dia dapat rezeki juga. Orang ni kuat sembahyang, tak usaha. Motosikal situ lah daripada dulu sampai sekarang.
Fara, itu maksud dia kan. Itu dia. Wala yakhibu man alaihi awwal. Awwil tu awwal. Dia kata tidak akan sia-sia siapa yang betul-betul yang berusaha. Tidak akan, Allah tidak akan sia-sia siapa yang berusaha. Fa inni bil ajzil ma'lum, dia kata ajzi ma'lum, sesungguhnya aku ni tidak ada ilmu. Bil ajzi tak ada ilmu. Wa misli al khata', dan aku ni di kalangan orang-orang lain yang banyak kesalahan. Ghair maksum, dan aku juga tidak maksum. Lah juga soal tu. Saya terpaksa tanya macam tu kan. Lain tak tahu macam tu kan. Aku ni seperti aku, orang-orang lain samalah, manusia biasa. Akan ada dia kesalahan. Ada kata pun yang ada kesalahan. Ghairu maksumin, aku tak maksum, rasul dia maksum. Wa bi ta'ati musjah. Wa bi ta'ati musjah ni maknanya modal aku tadi tidak cukup. Musjah tu macam kekuatan ilmu aku tak cukup, macam itulah. Tapi watasma'u bil ma'idi, ini satu perkataan susah ni. Khairun min antara, apa gariskan perkataan ni, gariskan perkataan ni. Ini dipanggil misal Arabi. Masalah Arabi, masalah Arabi ni perumpamaan dalam bahasa Melayu dah. Sedikit nama-nama jadi bukit, apa lagi bahasa Melayu kan. Indah kabar dari rupa lagi apa lagi. Saya pun tak tahu lah. Hak Melayu pun saya ustaz tak ada, macam mana nak ambil hak Arab. Memang tak ada. Itu dia. Sima'uka, kalau ikut dia punya tu lain, sima'uka al-ma'idi khairun min antara. Itu lafaz ni gitu. Jadi jumlah tu kena tanda lah. Di sekitar dia ada seorang lelaki nama dia Al-Ma'idi. Al-Ma'idi nama orang semua dia. Ya, Al-Ma'idi. Al-Ma'idi ni seorang yang masyhur dengan kalau kita pandai buat kereta Pertong Saga ke, pandai reka jantu ke, pesona, macam tu lah. Hebat dia ni bagi nama jenama ni, nama ni pesona, macam tu lah kan. Hebat dia. Dia kata khairu min antara. Ya, khairu min antara ataupun khairu man antara. Mana gitu man. Sesiapa yang melihatnya. Jadi kalau dia ni sebenarnya, kalau kita lihat dia, rupa dia ni bukan handsome sangat. Cerita dia je cantik. Nak apa tak maksud dia tu? Dia kata lebih baik kamu jangan tengok siapa dia Al-Ma'idi ni, lebih baik kamu dengar cerita dia je. Nanti kalau kamu tengok tuan dia, kamu tak akan setuju dengan dia. Nak beritahu ni bodoh ni rupa dia. Bila kita tengok dia, kita nilai, rupa dia tak cantik, tapi dia punya reka dia Masya Allah. Jadi dia kata lebih baik kamu jangan tengok Al-Ma'idi ni, daripada kamu tengok, lebih baik kamu dengar cerita dia. Ambil yang itu, jangan ambil wajah dia. Faham? Kalau kita hari ni dia panggil apa? Kalau kita salah, kita tu indah kabar dan rupa, itu salah. Tapi nak beritahu dia banyak makna ni, banyak kita boleh ambil daripada makna ni. Jadi Al-Ma'idi ni hebat dia. Jadi jangan tengok dia, lihat perbuatan dia. Itu maksud dia. Kerja dia, lihat kerja dia. Ini dia panggil umpamaan yang Arab. Itulah. Tapi sesiapa yang lihat dia kata akan rasa jangan nilai tubuh badan dia. Nak beritahu dia, mu jangan nilai aku, mu tengok aku ni, Allah tak hisap lah kan. Lihat apa yang aku buat. Ni lihat. Nak beritahu macam tu lah. Kamu lihat apa yang aku buat, kamu nilai. Jangan lihat pada aku, kamu lihat aku. Oh tak cantik pun, tak hisap pun. Kalau melihat itu habis. Banyak orang Melayu macam tu lah. Inilah orang yang tak nilai perbuatan orang tu. Itu tak bagus kan. Begitu. Lama, bila Ustaz cakap macam ni lama lah. Bila dapat ilmu ni? Okey, fasyara'tu fiha qasattu, aku pun mulalah. Lepas tu kemudian aku pun mulalah nak mula kitab ni, mama ni macam tu. Aku dapati seorang pun tak ada yang seperti aku, tidak dapati orang yang mampu buat benda ni. Tak ada orang buat ni, aku buat lah kan. Aku bina lah satu kitab. Wa dhalika ba'da labathi hina min ad-dahr atarabi wa ata'ammul
Dia kata selepas beberapa lama aku duduk ni, aku fikirkan, aku kumpulkan maklumat semua sekali, aku bahas. Dia kata wa ada ila jam'u ma tashattab min dhalika amin. Aku kumpulkan sedemikian kitab yang ada, aku kumpulkan semua yang ada aku jumpa mengenai bab wakaf ni, maklumat wakaf ni segala-galanya, aku jadikan satu benda. Ni jadi benda ni, hak kita belajar ni, hak dia dah comel. Hanya kita nak baca je. Kena jadi macam dia susah kan, nak ambil sikit Abu Amr dia kata apa, Imam Jazali kata apa, susah dikumpul di sini. Pasal apa? Nanti kita akan baca, oh Imam Jazali kata ni, Syekh Abu Amr Adani kata, Syekh Al-Ambari ni hebat. Itu dia. Malam ni saya akan terang satu slide lagi insya-Allah. Qadami ila zalika amalu sawabul akhirah. Sebenarnya yang memberi kekuatan pada aku ialah aku ingin sangat balasan akhirat kelak. Aku nak jadi pewaris. Aku tinggal nanti, aku mati nanti, ada orang akan baca buku aku. Manfaat dia tinggi. Itu dia. Sa'ilan ila maula al-karim as-sawab wal i'anah. Aku memohon daripada Tuhan supaya Tuhan dapat beri pertolongan aku, dapat supaya betul aku buat ni. Aku tak buat saja, aku sembahyang hajat macam itulah. Aku minta, ya Allah, benda aku buat ni beri faedah. Seperti satu kitab apa, matan, siapa tahu matan Jurumiyah, Al-Jurumiyah. Matan tu tahu pengarah dia macam mana? Kecil, betul kan? Lepas dia buat matan tu, ni ke tebal lah, ni kira dia kecil je matan Jurumiyah ni. Selepas dia buat matan tu, dia buang di laut, dari sungai, di sungai ni, dalam sungai ni dia buang. Jadi sembahyang 2 rakaat dia buang. Dia kata, ya Tuhan, sekiranya buku aku buat ni memberi manfaat kepada manusia, kamu selamatkan dia, biar manusia tahu. Kalau aku buat ni tidak, aku ni tak ikhlas kan, buatkan dia panggil apa, riak, tak ikhlas riak, kamu tenggelamkan dia, senyap duduk dalam sungai ni. Akhirnya sampai hari ini orang guna kitab tu. Kita dah macam tu. Kalau saya buat dengung senyap macam tu ya, tak ada orang guna dah, tak jumpa buku tu. Akhirnya buku tu tak terkelam. Tak terkelam di bawah. Ya Nabi, kitab ni masya-Allah, dicetak, ditulis sampai hari ini berbagai-bagai syarah. Ikhlas tuan. Sebab itulah kita nak belajar Quran mesti ikhlas. Kalau kita ikhlas, katakan kamu ni bila belajar, nampak tak belajar, tapi ilmu masya-Allah. Penting sangat ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan dah kata, hamba mu ikhlas, aku tak mampu ganggu. Kalau kamu belajar tak ikhlas, niat nak kata aku ni alim, aku ni hebat, aku ni, kamu akan jatuh nanti. Itu dia. Niat ikhlas tu penting. Dia boleh lagi yang berkaitan dengan Quran ni. Kalau Allah tak boleh melepas diri segala kekuatan aku tak ada kekuatan. Yang aku bergantung adalah dengan kekuatan Tuhan. La haula wala quwwata illa billah. Wal ma'mulu min zi izzati wal jalal. Dia kata itulah yang aku ma'mul, jadi yang cita-citaku ni, berharap kepada yang mempunyai kebesaran dan mempunyai kemuliaan, ayyam fa'abihi fil hal wal ma'al. Dialah saja yang menilai buku ni nanti, sekarang dan akan datang. Imam Syatibi, kenal Imam Syatibi rahimahullah? Tak kenal Imam Syatibi. Orang yang pertama sekali mengarang matan Hizbul Amani itu, orang betul yang duduk di Mesir, asal daripada Sepanyol. Kirak 7. Siapa yang pergi ke Mesir nak belajar kirak 7 mesti hafal matan Imam Syatibi. Nama dia Hizbul Amani. Dia buta, asal daripada orang Sepanyol, pergi ke Baghdad, masuk ke Mesir. Boleh baca dalam buku saya ada cerita tentang Imam Syatibi ni. Dia buat matan Hizbul Amani tebal. Saya tahu awak matan Tayyibah dia ke saya kan, tapi matan Tayyibah ni tebal lagi, dia kecil sikit, kiraat 7. Bila dia siap buat buku ni, buat satu matan tu syair lah, macam ni lah matan buku ni. Ini syair ni, semua syair ni, tapi Masya Allah nampak kecil, tapi dia ni power. Bila dia siap, dia pun pergi buat umrah, bersyukur kepada Tuhan, buku siap, dia pergi buat umrah, pergi sampai di Baitullah, ditawafkan, di sembahyang 2 rakaat, di minum air Zam-Zam, di tidur. Ini diceritakan oleh orang-orang dahulu, orang saleh.
Masa dia tidur, Rasulullah dijumpa Rasulullah datang mimpi dia. Dia petunjuk, ya Rasulullah, ini dia matan yang aku buat. Ini dia kitab qiraat yang aku buat, qiraat 7. Rasulullah kata, Rasulullah kata, siapa yang hafal matan ni masuk syurga. Barakah pasal apa dia buat lillahi ta'ala. Daripada dulu lagi saya baca cerita sirah-sirah orang alim dalam ilmu Quran, sebab dia melalui jalan-jalan macam tu lah. Pertama sekali dia ikhlas, dia taat kepada guru dia orang yang baik, dia kuat amal ibadat dia, akhirnya dia mencapai satu ilmu yang lain pada orang lain lah. Jadi tuan-tuan, ini saya paling saya suka sekali di atas ni adalah memberi motivasi. Dia ajar dia pun tak pada sangat. Motivasi itu penting sebenarnya. Balik tuan-tuan, lepas saya bagi motivasi, adalah baca. Pasal apa? Barakah. Setuju tak? InsyaAllah. Boleh kan? Yang tu kita nak tu. Balik ustaz tak ajar pun. Pergi buat tak ajar ustaz sembang je. Tapi dapat baca. Alhamdulillah, satu barakah. Setuju tak dia orang yang diharapkan dia? InsyaAllah. Itu dia. Ustaz, Ya. Apa ya? Kitab ni boleh beli kat belakang murah ni, tak lepas RM10. Bagi RM10 tak apa, siap kat orang sana kan. RM9 7% kan. Nanti saya nak kupas ni, saya nak baca apa wal nafsu intam wa la ta'alluqa tam wa kafin. Sebut tu tam kafin macam mana keadaan ni. Sekarang mana ni belakang ni. Saya faham kitab ni pasal saya hafal ni. Saya hafal ni kan. Itu dia. Saya akan baca matan tu, saya akan tunjuk di mana ni. InsyaAllah. Okey, lepas dia kata wa ayyakuna tazkiratan li nafsi fi hayati wa asaran li ba'da wafati. Okey, aku nak mudah-mudahan lepas aku diingati masa aku meninggal nanti, orang akan ingat aku kan. Benda macam kita ni lah, hebat dia. Tapi saya tak dapat lagi cari siapa dia sebenar dia ni. Saya tanya Arab, hanya Arab tu kata dia ni orang Murfi Ustaz. Dia Al-Ashmuni orang Murfi. Saya pun dapat satu ilmu. Pasal dia orang Mesir. Itu dia. Okey, dia akan memberi asar ni, memberi asar bukan kesan. Kalau kita terjemah asar kesan, memberi warasah, waris, mendapat waris orang akan waris daripada aku di ilmu selepas aku ni. Ba'da wafati fala takum mimman iza ra'a sawaban ghata. Jangan kamu jadikan orang yang lihat buku aku ni tak ada benda lah. Itu maksud dia. Imam Syatibi dalam apa? Dalam matan dia beritahu dalam mukadimah. Susah dia nak ingat matan ini pasal saya pun lama sangat lah tak dalam matan ini. Wa in kana khaliqan, susah nak ingat wa in lepas sesuatu. Wa in kana khaliqan faddalikhu bi fidlatin. Sekiranya kamu lihat dalam matan aku ni benda yang cari khaliqan ni, mana benda yang tak betul. Apa yang Masya Allah buat apa dia tak bagus lah, baik aku lagi mari kita lah kan, kita pelatih kali lelaki kali kan. Faddalikhu bi fidlatin, kamu ambil lah minum molek ni syekh terlupa ni bil khulqi wal qawli. Dia kata lah, dengan perbuatan kamu atau adab cakap kamu ni kena boleh. Ni untuk guru ni tersilap ni, kata macam tu. Tapi sampai sekarang orang tak ada pun kata dia tu. Bahkan dia jadi marajah. Imam Ghazali beritahu, wala aqulu inni qad fatulat hirzul amani bal biqad kamulah. Aku tak kata mata aku lebih baik. Hirzul amani ni Imam Syatibi lebih baik daripada aku. Syekh yang kemudian semua orang yang alim dalam bidang ilmu qiraat, tuan-tuan, kalau tanya ustaz, saya nak soalan, saya ni alim dalam bidang qiraat Quran macam mana? Pergi ke Mesir, hafal matan ni, hafal matan Syatibi, tambah 3 tahun lagi hafal matan Imam Ghazali. Anak tuan pasti alim. Sistem Mesir pasti alim. Pasal kena hafal lah, banyak kita tak hafal. Orang balik kebanyakan tak hafal, yang nampak kurang-kurang tu kena hafal. Dah telak. Itu dia. Jadi nak beritahunya perlu kita hafal, perlu kita ikhlas. Okey. Jadi dia kata jangan kamu jadi begitu. Kalau nampak dalam buku ni ada kekurangan, bagi saya dapat yang kurang, saya yang kurang je. Dia tak kurang. Aku tak faham, aku yang tak faham. Dia alim. Itu dia. Wa idza wajada sahwan nada alaihi wa abda. Maknanya aku dulu tengok, Syekh ni ada satu bab tak buat. Ada. Jangan kamu nampakkan benda yang aku lupa tu. Mana nampak dah Syekh ni ada kurang ni, sini tak betul ni. Jadi ada orang yang nampakkan benda tu. Jangan kamu jadi 2 benda tadi.
hak kesalahan orang nampak, kebaikan orang tutup. Itulah dalam bahasa Melayunya. Faman ra'a khata' mansusan alaihi falyudhifhu batarathu ilaihi wan nas alaihi. Siapa melihat kekurangan yang ada pada kitab aku ni, kamu ambil dia, kamu bina dia dengan baik. Kamu bina, kamu jadikan nas, ambil nas, mana kekurangan dia, nas dia gini, masukkan sebagai tambahan, menegur. Tapi tak ada orang buat ni, tak ada orang buat. Betul ni kitab dia bagus, menegur tu secara betul, ambil nas. Rasulullah kata gini ni, kenapa dia kata ini, salah ni, kamu buat dengan betul. Jangan kamu ambil benda tak balik aja, hak balik kamu buat. Itu jangan. Jadi dia beritahu pada ahli Quran, wahai ahli Quran, ikhlas baca Quran ni, ikhlas baca Quran. Itu dia. Ini yang susah ni. Ya man wadar, baca dalam ini kena tinggal. Saya baca lah. Ya man wadar nazara fima katabtu wa man adha yuraddidu fima qataltu nazar. Saya baca saja itu kan. Terjemah tak kerti tuan-tuan. Sa'altuka Allah in ayantu li khata'a fastur alayya fa khairin nas man satara. Okey tuan-tuan, masa dah habis tak sempat. Terima kasih Ustaz. Saya pasal saya pun tak faham apa ni kan. Jadi sampai sini sajalah. Nanti kita akan teruskan selepas ni Madam Huda fi Bayan Iktidari, nama dia sama itu Madam Huda fi Bayan Al-Waqf wal Iktidar. Saya rasa setakat ini saja untuk pertemuan yang slot yang pertama ni. Wallahu a'lam.